Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada malam 14 Januari 2006 di Sungai Petani, Kedah telah digemparkan dengan kehilangan seorang gadis berbangsa Cina, Chi Gek Yap, berusia 25 tahun ketika dia sedang berjoging bersama dengan seorang adik perempuannya, Chi Gek Chun, berusia 24 tahun di Taman Ria Jaya yang berhampiran dengan rumah mereka. Berita kehilangannya dilaporkan oleh adik mangsa sendiri, Gek Chun, dan ianya amat membimbangkan orang ramai, apatah lagi keluarga mangsa sendiri. Masyarakat mula tertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada gadis itu tanpa mengesyaki perkara yang buruk, memandangkan Sungai Petani bukanlah tempat yang banyak terjadinya kes jenayah. Namun malangnya, orang ramai telah digemparkan dengan berita penemuan mayat seorang wanita berdekatan dengan sebuah kelab golf. Ia adalah mayat Chi Gek Yap. Keadaan mayat memang mencurigakan dan ianya jelas mangsa telah dianiaya dan dibunuh. Apa yang telah berlaku? Ini bermakna ada penjenayah yang telah melakukannya dan dia sedang berkeliaran di Sungai Petani. Mangsa Chi Gek Yap berusia 25 tahun adalah anak ketiga dari 6 adik-beradik. Gek Yap dikatakan berwajah paling cantik di antara adik-beradiknya. Dia seorang graduan dari Universiti Utara Malaysia UUM dan baru menempuh alam pekerjaan. Dia bekerja sebagai seorang eksekutif pemasaran di sebuah kilang. Gek Yap yang baru mula melangkah untuk ke puncak kejayaan di dalam hidupnya dan semangat kehidupannya amat tinggi, di mana kilang telah menjadualkan untuk dia dihantar ke Jerman seminggu selepas minggu itu. Gek Yap amat gemar bersukan dan memiliki tali pinggang hitam dalam seni pertahanan diri taekwondo. Dia juga mempunyai seorang teman lelaki iaitu Luo Zhenqing, 25 tahun, seorang warga negara Cina yang dikenalinya sewaktu belajar di UUM. Perhubungan cinta mereka telah terjalin selama 3 tahun. Pada pukul 6 petang 14 Januari 2006, Gek Yap menemani adiknya yang ingin berjoging di Taman Ria Jaya berhampiran rumah mereka di Sungai Petani, Kedah. Ini kerana Gek Yap bimbang akan keselamatan adiknya yang bernama Gek Chun tanpa menyedari dia yang akan mengalami kejadian yang dahsyat. Petang itu, mangsa memakai t-shirt berwarna kuning cair. Dia dan adiknya kemudian menaiki sebuah motosikal untuk ke taman itu. Selepas meletakkan motosikal berhampiran taman tersebut, mereka mula berjoging bersama-sama. Setelah mula berjoging, Gek Chun mendapati dirinya tertinggal ke belakang. Ini kerana Gek Yap ialah seorang yang aktif bersukan dan seorang yang atletik. Mudah saja dia berjoging lebih pantas dan jauh dari Gek Chun. Gek Chun tidak dapat mengejar Gek Yap, jadi hanya berjoging perlahan. Tetapi lama-kelamaan, dia sudah tidak nampak kelibat kakaknya itu. Semasa berjoging perlahan itu, Gek Chun terlihat satu kenderaan MPV Nazaria berwarna hitam dan bercermin gelap telah dipandu melepasinya. Tidak lama kemudian, Nazaria tersebut memecut berpatah ke belakang semula. Di hujung perjalanan, Gek Chun langsung tidak nampak di mana kakaknya. Dia kemudian membuat keputusan untuk pulang ke rumah, namun terkejut apabila mendapati Gek Yap juga masih belum pulang ke rumah. Keliru, Gek Chun kembali ke taman tersebut dan cuba lalu di trek jogging mereka. Apa yang sangat mengejutkan Gek Chun ialah dia terjumpa sebelah kasut jogging kakaknya di tepi jalan dan terdapat kesan darah berhampiran kasut itu. Gek Chun terus berjumpa dengan seorang pengawal keselamatan di sebuah komuniti taman berpagar berhampiran dengan kelab golf untuk memberitahu penemuannya. Namun pengawal tersebut tidak membuat sebarang tindakan lanjut dan menganggap yang ianya mungkin hanya darah dari kemalangan lain yang berlaku di situ. Gek Chun kemudian bergegas pulang ke rumah dan memberitahu ibu mereka, Lim Kim Nai, 47 tahun, tentang penemuan itu dan mereka terus membuat laporan polis. Satu pasukan pencari yang terdiri daripada 40 orang anggota polis telah dihantar ke taman tersebut untuk mencari Gek Yap dari 7 petang hingga 12.30 malam. Namun kehilangan Gek Yap tidak meninggalkan kesan. Hanya pada pukul 2.30 pagi, seorang penunggang motosikal melaporkan kepada polis yang dia telah menemui mayat seorang wanita berdekatan dengan kelab golf tersebut. Ianya disahkan adalah mayat Chi Gek Yap yang dilaporkan hilang oleh keluarganya.
Gek Yap dijumpai telah dibunuh kejam. Dia mempunyai kesan luka di kepala dan lehernya telah dikelar. Dia terlentang di dalam semak dalam keadaan separuh bogel, hanya memakai t-shirt yang terangkat separas leher dan bra berwarna hitam. Satu cecair yang berminyak didapati pada anggota sulitnya. Tidak dapat dipastikan sama ada ia adalah kesan air mani mahupun sejenis cecair lain. Sampel cecair itu telah dihantar untuk ujian oleh pihak forensik. Gek Yap bukan saja didapati telah dirogol, malah dia juga telah diliwat. Pihak polis percaya yang Gek Yap telah diculik oleh beberapa lelaki dalam kereta Nazaria yang dilihat memecut oleh Gek Chun pada petang kejadian. Ahli keluarga Gek Yap merasa sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Semasa ibunya dipanggil untuk membuat pengecaman mayat, dia tidak cam bahawa itu adalah Gek Yap kerana t-shirt yang dipakai oleh wanita itu sewaktu keluar berwarna kuning cair, tetapi t-shirt yang tersarung pada mayat itu berwarna merah. Kemudian ibunya menyedari t-shirt itu berwarna merah kerana ia basah dengan darah Gek Yap. Bapanya, Cik Ah Saw, 57 tahun, pula merasa amat marah dengan pembunuh dan perogol anak gadisnya itu. Sudah rogol, kenapa mesti dibunuh? Pihak polis percaya bahawa Gek Yap telah diekori dan diculik oleh penyerangnya menggunakan MPV Nazaria sebelum dirogol, diliwat dan dibunuh. 6 orang suspek telah ditahan reman oleh polis pada 15 Januari untuk siasatan lanjut. 6 lelaki itu berusia antara 20 hingga 40 tahun, merupakan pekerja di kelab golf berdekatan mayat Gek Yap ditemui. Adalah dipercayai tisu dan kesan kesatan air mani telah ditemui berhampiran kelab tersebut. 2 minggu kemudian, 6 daripada mereka yang ditahan reman bagi siasatan pembunuhan Gek Yap telah dibebaskan. Ini kerana profil DNA mereka tidak sama dengan sampel air mani yang diperolehi polis. Asal bapa Gek Yap menyuarakan kebimbangan kerana pembunuh masih belum ditemui. Dia berharap pihak polis dapat memberi sedikit jawapan segera. Jika tidak, mereka sekeluarga tidak dapat menerima kematian Gek Yap. Tidak lama selepas itu, hasil maklumat orang ramai, 12 orang lagi, kesemuanya pekerja warga asing berusia 20-an di kelab rekreasi yang sama ditahan untuk penyiasatan. Bagaimanapun, kesemua 12 orang suspek tersebut telah dibebaskan 2 minggu kemudiannya kerana profil DNA mereka juga tidak sepadan. Walaupun begitu, 7 daripada mereka dihantar ke Jabatan Immigration kerana tidak mempunyai permit kerja yang sah. Seorang suspek berusia 37 tahun juga ditahan reman di sebuah rumah kemudiannya. Namun begitu, dia dibebaskan kerana profil DNA tidak sepadan. Terdapat satu kabar angin yang berlegar mengatakan keluarga Gek Yap telah dibayar oleh pembunuh Gek Yap untuk mendiamkan diri, namun dinafikan oleh Ah Saw dan mengatakan yang setiap hari mereka menunggu perkembangan terbaru. Tanpa dijangka, setahun berlalu namun tiada perkembangan lanjut mengenai kes Gek Yap. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Hashim Ali berkata, polis tiada petunjuk baru berkenaan pembunuh Gek Yap. Sementara itu, keluarga Gek Yap terus aktif mengadakan pertemuan dan kempen dengan orang ramai untuk meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan dan menuntut keadilan buat Gek Yap. Bagaimanapun, hanya pada tahun 2009, 3 orang suspek terbaru ditahan reman oleh polis berkaitan pembunuhan Gek Yap. Salah seorang daripada suspek itu ialah Syahril Jaafar yang ketika itu berusia 28 tahun. Dia merupakan seorang jurujual kereta dan dikabarkan anak kepada seorang berpengaruh yang bergelar Datuk. Syahril tinggal berdekatan dengan kelab golf yang berhampiran mayat Gek Yap ditemui dan keluarganya memiliki satu MPV Nazaria hitam bercermin gelap yang berpadanan dengan ciri-ciri MPV yang dilihat oleh adik mangsa Gek Chun pada hari kejadian. Setelah ditahan polis, Syahril dibebaskan apabila keluarganya membayar jaminan. Tanpa disangka, 4 hari selepas sampel DNA Syahril Jaafar diambil oleh pihak polis untuk membantu siasatan kes pembunuhan Cik Gek Yap. Sementara menunggu keputusan DNA keluar, dia telah meninggalkan Malaysia dan melepaskan diri ke Australia.
Untuk 3 tahun berikutnya, Syahril terus menetap di Australia dan kelihatan seperti tidak akan pulang lagi. Namun pihak polis tidak berhasrat untuk melepaskan Syahril begitu saja. Dia kini berada dalam senarai dikehendaki untuk siasatan pembunuhan wanita itu yang berlaku pada tahun 2006. Pada bulan November 2011, polis mendapat maklumat bahawa Syahril akan pulang ke Malaysia secara senyap. Jadi pada 17 Januari 2012, lelaki itu ditahan setelah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA di Sepang, Selangor. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah ACP Zakaria Ahmad, suspek telah ditahan sebaik saja tiba dari Perth, Australia. Mereka tidak pernah menutup penyiasatan untuk kes ini. Malah mereka mengemaskini petunjuk baru berkenaan kes ini setiap 2 minggu sejak ia berlaku. Polis telah bekerjasama dengan rakan mereka di negara lain untuk mengesan suspek. Polis kemudiannya mendapatkan perintah tahanan reman selama 7 hari terhadap Syahril yang ketika itu berusia 31 tahun dari Mahkamah Magistrate Sungai Petani. Pada 31 Januari 2012, Syahril telah didakwa di mahkamah atas pertuduhan membunuh Cik Gek Yap di antara pukul 5.30 petang 13 Januari 2006 dan 3.05 pagi 15 Januari 2006 di kawasan Kelab Golf Cinta Sayang. Memakai pakaian lokap berwarna ungu, Syahril kelihatan tenang sewaktu pertuduhan dibacakan kepadanya oleh Magistret Raja Syahril Anwar Raja Bani Amin. Berasal dari Pengkalan Jaya, Bukit Kecil di Air Keroh, Melaka, dia dituduh melakukan jenayah di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati sekiranya didapati bersalah. Syahril tidak diwakili peguam manakala dia didakwa oleh Timbalan Pendakwa Raya Awam Lin Chiah Yit. Bagaimanapun, satu keputusan yang mengejutkan telah dicapai oleh mahkamah pada 25 Jun 2013. Hakim Datuk Zaki Abdul Wahab mendapati Syahril 32 tahun tidak bersalah atas pertuduhan ke atasnya kerana pihak pendakwaan gagal untuk membuktikan kes prima facie. Zaki berkata bahawa tiada bukti yang menunjukkan bahawa tertuduh telah menikam mangsa. Dia menambah bahawa DNA Syahril mempunyai persamaan dengan air mani yang ditemui pada mangsa, tetapi ia bukan padanan yang sepenuhnya dan terdapat kebarangkalian yang terdapat orang ketiga yang menyumbang kepada profil DNA air mani tersebut. Zaki berkata, Syahril tinggal berdekatan kawasan mayat Gek Yap ditemui dan itu ialah bukti berdasarkan keadaan, bukan bukti langsung. Dan keluarga Syahril memiliki sebuah kereta Nazaria berwarna hitam bercermin gelap yang mempunyai persamaan dengan kereta yang dilihat oleh Gek Chun pada hari kejadian. Bagaimanapun, ia hanyalah kebetulan. Tambahnya, ia tidak membuktikan bahawa Syahril telah memandu kereta itu pada hari kejadian ataupun telah melakukan pembunuhan tersebut. Setelah mendengar keputusan hakim, Syahril telah berjalan keluar dari kamar tertuduh ke perkarangan mahkamah dan berhenti di hadapan pemberita dan jurugambar yang mengambil gambarnya. Dia kelihatan terkejut. Bagaimanapun, dia dipanggil masuk semula ke dalam mahkamah oleh anggota polis. Ahsau bapa Gek Yap teramat kecewa dengan keputusan mahkamah yang membebaskan Syahril dan telah cuba untuk terjun dari tingkat 2 bangunan mahkamah itu sebaik saja keputusan dibacakan. Dalam peristiwa yang berlaku pada waktu tengah hari, Ahsau berjaya dihalang dari terjun oleh beberapa orang pemberita. Wartawan Guangming Daily, Elaine Teng, memegang bahunya manakala juru gambar TV9, Fadilah Hashim, memeluk leher Ahsau dengan lengannya bagi menghalang lelaki itu dari membunuh diri. Beberapa orang pemberita lain menjerit dalam bahasa Hokkien meminta Ahsau supaya tidak terjun. Ahsau asyik menangis setelah diselamatkan. Anggota polis dan rakan-rakannya meminta lelaki itu untuk bertenang dan tidak bertindak terburu-buru. Ahsau memberitahu kepada pemberita yang dia mahukan keadilan untuk anak perempuannya. Penantiannya sangat lama tetapi berakhirnya sebegini. Dia meninggalkan bangunan mahkamah kira-kira 5 minit selepas insiden itu bersama isterinya dengan menaiki kereta rakannya. Ahsau memberitahu pemberita beberapa hari selepas kejadian bahawa dia sangat sedih dengan keputusan itu dan tidak boleh berfikir dengan waras.
Dia bersyukur kepada mereka yang telah menyelamatkannya. Sementara itu, beberapa orang ahli parti politik MCA mengadakan demonstrasi aman di bandar Sungai Petani membantah keputusan mahkamah. Mereka juga membuat laporan polis meminta siasatan semula dilakukan untuk kes rogol dan bunuh Gek Yap. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, ACP Muhammad Nasir, memberitahu yang polis tidak dapat membuka semula siasatan kes kerana mahkamah telah pun membuat keputusan. Ketua Unit Pendakwa Raya Kedah, Datuk Razali Cik Ani, memberitahu dia telah memajukan kes tersebut kepada Ketua Peguam Negara untuk memutuskan sama ada rayuan patut difailkan. Dalam usahanya untuk mendapatkan keadilan bagi Gek Yap, Assaw telah merayu bagi ahli politik dan peguam Karpal Singh untuk membantunya. Dia telah mengaturkan perjumpaan dengan Karpal beberapa hari selepas mahkamah membuat keputusan melepaskan Syahril. Assaw memberitahu yang dia tidak mahukan duit, tidak mahu derma dan apa pun dia tidak mahu. Apa yang dia mahukan adalah keadilan ditegakkan dan penjenayah yang membunuh anaknya harus dihukum. Pihak media kemudian diberitahu yang Karpal Singh akan membantu Assaw menulis kepada Ketua Peguam Negara untuk meminta pihak pendakwa raya membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi. Mereka juga akan meminta tertuduh ditahan sehingga rayuan difailkan di mahkamah kerana sebelum ini dia pernah melarikan diri keluar negara. Pada 12 Januari 2014, ratusan orang berhimpun di Wat Damrong Ratanaram, juga dikenali dengan nama Wat Siam, di Kampung Raja, Sungai Petani untuk memperingati Gek Yap. Mereka juga mendesak pihak Ketua Peguam Negara untuk memberikan keputusan mengenai rayuan bagi perbicaraan semula kes Gek Yap. Antara permintaan mereka yang lain ialah untuk pihak polis mencari dan menghukum pembunuh Gek Yap, meminta mahkamah untuk merampas pasport Syahril, menambah pertuduhan rogol dalam pendakwaan Syahril bagi mengembalikan keyakinan orang ramai ke atas sistem kehakiman negara, serta meminta Parlimen Malaysia memantau keputusan-keputusan yang dibuat di Pejabat Ketua Peguam Negara. Perhimpunan itu diadakan atas inisiatif Assaw yang bagaimanapun tidak bercakap kepada pemberita kerana asyik menangis sepanjang perhimpunan tersebut. Rayuan Assaw telah diterima pada Isnin 13 Oktober 2014 dalam Mahkamah Rayuan. Timbalan Pendakwa Raya Awam, Awang Amarda Jaya Awang Mahmud memberitahu yang 4 palitan cecair dan darah yang diambil dari anggota sulit mangsa mempunyai padanan 100% dengan DNA Syahril. Dia juga menambah, Syahril lari ke Australia selepas 4 hari sampel DNA-nya diambil polis, memberi bayangan yang dia sedang melarikan diri dari sesuatu. Awang memberitahu palitan kelima pada alat sulit si mati mempunyai bahan asing yang mungkin disebabkan pencemaran kerana mayat mangsa ditemui dalam semak. Akhirnya Syahril yang dituduh membunuh Cik Gek Yap telah diperintahkan untuk dibicarakan sepenuhnya di Mahkamah Tinggi Alor-Star. Mahkamah Rayuan yang diketuai oleh Hakim Linton Albert yang turut melibatkan Hakim Muhtaruddin Baki dan Hakim Abdul Rahman Sebli sebulat suara mengetepikan keputusan tidak bersalah dan pembebasan Syahril sebelumnya serta memerintahkan Syahril membela diri. Mereka juga memerintahkan Syahril ditahan reman. Syahril telah memberi satu kenyataan mengejutkan kepada mahkamah mengenai Gek Yap dalam kenyataan pembelaan dirinya pada 28 Disember 2014. Syahril 33 tahun mendakwa dalam kenyataan membela diri pada Mahkamah Tinggi pada kira-kira jam 3 petang 14 Januari 2006. Dia menelefon seorang lelaki bernama Wayne untuk mendapatkan seorang gadis bagi mengadakan hubungan seks setelah Syahril menonton video lucah awal hari itu. Pada pukul 4 petang, Wayne menelefonnya semula dan berkata yang dia telah aturkan seorang gadis untuk bertemunya berdekatan kelab cinta sayang. Dia kata gadis itu akan mencarinya dan pada pukul 5 petang sambil menunggu dalam kereta berhampiran kelab tersebut, mangsa tiba-tiba muncul dan ketuk tingkap keretanya. Setelah memperkenalkan diri, dia meminta mangsa duduk di tempat duduk belakang kereta. Katanya mangsa meminta RM350 dan tanpa tertangguh mereka mengadakan hubungan seks. Syahril yang diwakili Peguam Samsul Sulaiman juga memberitahu yang dia tidak menggunakan kondom. Dia menambah yang sewaktu Gek Yap meninggalkannya, mangsa berada dalam keadaan masih hidup dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Itulah kali pertama dan terakhir dia berjumpa mangsa. Dia kemudiannya tahu tentang mayat ditemui di luar kelab pada hari berikutnya dan dapat tahu mayat itu adalah Cik Gek Yap sehari selepas itu apabila membaca surat khabar. Selepas itu, Syahril mendakwa Wayne tidak dapat dihubungi melalui telefon.
Bagi menyelamatkan anak mereka dari tuduhan merogol dan membunuh, ibu dan bapa suspek juga membuat kenyataan palsu dan berlainan dari kenyataan pertama yang mereka buat pada tahun 2012. Ketua Unit Pendakwa Raya Kedah telah meminta mahkamah mempertikaikan bapa tertuduh Datuk Jaafar Jamaluddin kerana percanggahan kenyataannya kepada polis sewaktu disoal siasat pada tahun 2012 dengan testimoni terbarunya kepada mahkamah. Jaafar yang merupakan saksi tertuduh menafikan sesetengah kenyataannya yang dibuat kepada polis pada 2012 bahawa dia, isterinya dan Syahril telah membuang sebilah pisau ke dalam tong sampah pada 15 Januari 2006 berdekatan Pasar Malam Taman Ria. Dalam kenyataan terbaru kepada mahkamah, dia berkata dia tidak tahu menahu mengenai kewujudan pisau. Dia juga mengatakan kepada polis bahawa dia menjual Nazaria miliknya kerana ia digunakan untuk membunuh Gek Yap, tetapi dalam kenyataan terbaru, dia mendakwa menjual Nazaria tersebut untuk membeli kereta yang lebih besar. Jaafar mendakwa dia terburu-buru semasa membaca semula kenyataan tersebut dan mungkin telah terlepas pandang kesalahan pada kenyataan itu sewaktu menurunkan tanda tangannya. Setelah itu, pada 30 Disember 2014, ASP Zainal Omar Mahmud, 54 tahun, telah dipanggil ke mahkamah untuk memberi kenyataan. Zainal telah merekodkan kenyataan dari Datuk Jaafar Jamaluddin bahawa dia, isterinya dan anaknya, Syahril, telah membuang sebilah pisau ke dalam tong sampah berhampiran Pasar Malam Taman Ria. Zainal juga memberitahu yang Jaafar mendakwa telah menjual Nazaria miliknya kerana ia digunakan dalam pembunuhan sewaktu disoal siasat. Kenyataan bapa tertuduh itu telah direkodkan pada 22 Januari 2012 di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda, Sungai Petani. Zainal kemudiannya ditanya oleh Peguam Syahril, Samsul Sulaiman, sama ada dia sedar bahawa kenyataan Jaafar bermaksud dia mungkin telah bersubahat dalam melakukan jenayah dengan Syahril. Zainal memberitahu bahawa walaupun dia mempunyai kuasa untuk menahan Jaafar atas kenyataan tersebut, dia tidak berbuat demikian kerana tidak mendapat arahan dari ketuanya, iaitu Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah waktu itu, ACP Muhammad Zakaria Ahmad. Akhirnya pada 9 Ogos 2015, Syahril Jaafar telah didapati bersalah dan dihukum gantung sampai mati atas pertuduhan membunuh Cik Gek Yap pada tahun 2006. Tertuduh kelihatan tenang walaupun keputusan dibacakan oleh Datuk Muhammad Zaki Abdul Wahab. Zaki berkata pihak pembelaan telah gagal menimbulkan keraguan yang munasabah terhadap pertuduhan itu. Syahril telah membuat rayuan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya kepada Mahkamah Rayuan. Namun pada 29 November 2016, Mahkamah Rayuan telah mengekalkan sabitan bersalah dan hukuman mati kepadanya. Dia kemudian membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi. Namun pada 25 Januari 2018, Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman mati yang dijatuhkan ke atasnya. Akhirnya keluarga mangsa telah mendapat keadilan di atas kehilangan yang mereka alami. Penjenayah telah mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya walaupun dia adalah anak kepada VIP di Malaysia dan di samping usaha ibu bapa VIP-nya yang ingin mengaburi proses keadilan yang dijalankan. Takziah kepada keluarga mendiang Cik Gek Yap. Sekian.